hikmahnya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Sesuatu itu benda yang kamu tidak suka, tetapi sebenarnya fa huwa khairul lakum, ianya baik bagi kamu. Jadi kita tidak tahu benda ni kita tak suka, tetapi sebenarnya ianya adalah satu kebaikan bagi kita. Sama ada kebaikan itu di dunia ataupun kebaikan itu di negeri akhirat. Maka kita kena terima dan kita kena sabar dan kita kena melihat ini hikmah. Dan kita mesti mengatakan, kalau boleh kita kata dengan lidah, Allah Ta'ala nak beri lebih baiklah daripada itu. Allah Ta'ala nak beri lebih baik, Allah Ta'ala nak tunjuk jalan yang lebih baik, kerana ini pilihan Allah, ini ketetapan Allah. Maka yang kedua kita lihat ada hikmah yang berlaku di sebaliknya. Yang ketiga kita kena faham ujian itu sebagai tanda mendekatkan diri dengan Allah. Bermakna orang yang tidak mahu ujian, bermakna dia tidak mahu mendekatkan dirinya dengan Allah. Kerana di antara jalannya adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan beri ujian. Ujian dia. Maka dikatakan bahawa siapa yang semakin dekat dengan Allah, makin banyak ujiannya. Apa buktinya? Buktinya Nabi. Asyadul bala'i, asyadun nas bala'an al-anbiya. Seberat-berat bala ujian adalah Nabi-Nabi. Kerana apa Nabi ni diuji dengan ujian yang berat? Yang diuji dengan ujian yang berat, tanda Allah Ta'ala kasih pada dia. Dan Allah Ta'ala kasih. Bila Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala tak beri apa yang kita kendaki. Allah Ta'ala akan beri apa yang ia kendaki. Jadi yang ketiga, kita kena faham bahawa itu jalan Allah Ta'ala nak mendekatkan diri kita kepadanya. Yang keempat, kena tahu itu adalah jalan mendapat pahala. Orang yang sakit umpamanya, dengan sebab dia sakit, dia tak beribadat pada Allah yang selama ini dia beribadat. Orang yang semasa sehat, dia pergi majlis ilmu tidak tinggal. Majlis ilmu sentiasa ada. Sembahyang berjemaah dia sentiasa hadir. Sentiasa hadir. Maknanya dia datang sama. Mari jemaah majlis ilmu datang. Bermakna setiap kali dia datang, dia dapat pahala. Dia sembahyang berjemaah, dia dapat pahala. Kalau dia baca Quran, dapat pahala. Tetapi satu hari Allah Ta'ala ujinya, lalu dia sakit. Bila dia sakit, akhirnya dia tidak sembahyang berjemaah, dia tidak pergi belajar. Walaupun dia tidak pergi belajar, walaupun dia tidak sembahyang berjemaah sebab dia sakit, yang biasanya dia sembahyang berjemaah, dia tetap dapat pahala berjemaah, dia tetap dapat pahala belajar. Jangan sampai kita sakit baru nak belajar. Sakit baru fikir nak pergi belajar lah nanti. Masa kita sehat ini kita belajar. Maka sakit illal ladzina amanu wa amilus solihat walahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Sebab itu disuruh kita sentiasa melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi jangan kita pusing, Allah saya ini dulu nampak mata boleh baca Quran, jadi sekarang ini mata tak nampak tak boleh baca Quran. InsyaAllah kalau dulu masa nampak baca Quran, tak nampak pun dapat pahala, dikira baca Quran juga. Maknanya sebab apa? Sebab kita tak boleh buat itu Allah Ta'ala beri bonus, Allah Ta'ala beri pilihan, Allah Ta'ala beri maknanya kerehatan bagi kita. Rehat tapi tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah apa-apa amal ibadat, bila Allah Ta'ala uji, kita tak boleh buat dengan sebab kesakitan, kemudaratan, maka itu dapat pahala. Hatta jangan kata ujian yang besar, ujian kena duri satu pun dapat pahala. Nabi kata tidak ada satu musibah, hatta walau kena duri pun pasti akan tercatat padanya pahala. Jadi kita ini kalau kita fikir tentang pahala, kita bersyukurlah dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Namun demikian kita kena faham iman kita ini lemah. Jadi kita minta doa dengan Allah, biar Allah Ta'ala jangan timpa kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Ta'ala sendiri tidak membebani sesuatu kepada kita dalam keadaan yang kita tidak mampu.
Lalu dikatakan bahawa tak apalah, bersyukurlah pada Allah Ta'ala, bersabarlah, dan ini pilihan Allah. InsyaAllah orang yang diberi ujian akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa tiada mengembalikan atas engkau yang sudah pergi dan hilang, maka ijtihad olehmu, yakni bersungguh-sungguhlah olehmu, bahawasanya apabila luput bagimu salah satu, dan maka jangan luputkan di kau yang lain. Maka bersungguh-sungguhlah. Dah luput dah yang lain, dah luput dah satu, maka yang lain jangan luput lagi. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Bila uji kita, kita tak boleh nak buat satu benda. Ada orang yang diuji, mata yang boleh lihat, tidak boleh lihat, tapi jangan tak buat ibadat yang lain, teruskan ibadat yang lain. Ada orang dahulu, dia ini ada harta, boleh infak banyak-banyak, lepas tu Allah Ta'ala tarik, tapi buat amal ibadat yang lain. Jangan kita duduk susah, bapa Allah Ta'ala buat kita begini, kenapa jadi gini, kenapa jadi gini, kita pula tinggalkan amal ibadat tu, fikir benda tu. Maka bila Allah Ta'ala tarik yang satu, kita buat yang lain. Yang paling penting buat amal ibadat kepada Allah. Jadi boleh jadi tak boleh pergi belajar dah sebab sakit. Ramai saya jumpa, ada juga muslimah kata minta maaf banyak ustaz, tidak boleh datang dah kuliah. Maknanya dah sakit, hari ni sakit, tak boleh nak datang. Tak apa, tak boleh datang kuliah, ambil amalan lain, berzikir pula. Jangan kita lupa satu, lupa habis yang lain. Tak benda buat, rugi. Maka ambil tasbih pula, berzikir. Kalau duduk rumah boleh baca Quran pula. Jangan kita luputkan amal ibadat kita. Selagi mana peluang Allah Ta'ala beri kepada kita, lagi tu kita buat. Sebab tu kita ni kalau sakit, kita kena ingat. Bila kita sakit, kita ingat ini baru sakit sikit. Bagaimana kita nanti kalau Allah Ta'ala uji lebih berat lagi. Maka dikatakan bahawa kita ini mesti kena sabar dengan ujian Allah dan mohon pada Allah jadi orang yang sabar. Baik, lalu dikatakan bahawa dan setengah daripada perkataan yang menghimpunkan bagi barang yang tersebut itu. Jadi setengah daripada kenyataan ataupun kesimpulan daripada kenyataan tadi bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ini sahabat Nabi yang dia tidak pernah menyembah patung berhala. Dan dia adalah budak, masa dia budak lagi dia sudah beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi dikatakan Sayyidina Ali ini, kata daripada Sayyidina Ali mengucapkan akan seorang laki-laki, yang ini berkata kepada seorang laki-laki, maka berkata Sayyidina Ali, jika sabar engkau berlaku atas engkau segala maqadir ni takdir. Jika kamu sabar, takdir telah ditetapkan. Sebenarnya kita ni kalau kita tengok perjalanan kita, esok kita kena begini, lusa begini, kemarin begini, sebenarnya itu aturan Tuhan berlaku. Kita boleh aturlah banyak benda yang kita nak buat. Contohnya kita kata petang ni nak buat macam ni, besok nak buat macam ni, tapi sampai satu masa tak nak buat. Tak nak buat, ada sahaja. Kadang-kadang kita pun ingat petang kan, nanti pukul 10 ini kita nak baca kitab lah, nak menulis-nulis lah. Tiba-tiba datang tetamu, habis kali tak buat apa yang kita rancang. Jadi sekarang ni apa yang berlaku itu rancangan daripada Allah, pilihan-pilihan Allah. Dan Allah Ta'ala ini dia maha baik, dia tak buat sesuatu yang menzalimi hamba dia, tidak. Maka apa yang berlaku itu baiklah bagi kita. Mungkin kita tengok tak baik, tapi sebenarnya itu baik. Baik dari segi mana? Tapi kalau kita tengok dari segi pahala, itu baik semuanya. Dari segi pahala itu baik. Makanya apa? Kerana Allah Ta'ala nak beri pahala kita. Kadang-kadang pahala itu dengan cara kita beribadat dengan Allah. Kadang-kadang pahala itu diberi dengan jalan musibah yang Allah Ta'ala nak beri agar orang ini dapat pahala. Kadang-kadang pahala itu dengan sebab perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain pun kita dapat pahala. Macam mana perbuatan orang lain kita dapat pahala? Kita tak ada benda-benda pun, dia tengok itu, dia kata kita saja dapat pahala. Tapi kalau kita tak tengok tu, kita marah. Tapi kalau kita tengok, Allah suka ni hati kita. Mudahnya Allah Ta'ala nak beri pahala. Sujud syukur. Sujud syukur maknanya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang pahala kita dapat melalui apa? Melalui orang mengikut contoh kita.
Orang menunjuk contoh, kita pun buat satu majlis itu kita buat di satu tempat, kita mula-mula buat. Lepas tu orang pun mari, lepas tu orang lain pun buat juga. Buat juga, maka kita pun dapat pahala melalui kita tunjuk jalan tadi. Maka demikian Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka kena faham, ini kalau kamu tidak sabar pun berlaku maqadir takdir. Ketetapan Allah tetap berlaku. Walau macam mana pun, dan engkau diberi pahala. Dan kalau kamu sabar, kau untung dapat pahala. Pahala sabar ini besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang benar-benar sabar, dia dapat pahala tanpa hisab. Tidak henti-henti pahala dia. Orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tahu sabar tak sabar, kalau ada satu-satu perkara, kita kalau boleh kena sabar 3 hari. Kalau ada apa-apa, sabar 3 hari. Orang masuk curi rumah kita, hilang 10,000. Jangan kita ngamuk, sabar 3 hari. Itu bukan bermakna hari keempat boleh ngamuk kan? Hari keempat mengamuk lah, tak kata 3 hari saja. Dah, maknanya biasanya kalau 3 hari boleh sabar, yang keempat kelima. Biasa hari keempat tu orang sabar lah. Hari pertama tak tahan hari, 2 tak tahan, 3 hari keempat, hamba sabar lah. Hamba sabar. Itu tak, berarti dia suruh sabar 3 hari. 3 hari. Maknanya siapa yang boleh sabar 3 hari, insya-Allah. Dan masuk hari yang keempat sudah ditulis amalan orang yang sabar. Amalan ni orang yang sabar. Hari pertama tak tengok lagi. Kedua, yang ketiga. Maka dia akan tulis ini orang yang sabar. Maka orang yang sabar ini kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala tanpa hisab. Buat amalan-amalan lain kadang-kadang tak nak lawan dengan orang yang sabar. Lalu dikatakan bahawa dan jika terkejut engkau. Apa makna terkejut? Terkejut engkau maknanya kita tidak sabar. Andai kata kita tidak sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala beri, berlaku atas engkau segala maqadir, dan segala takdir tetap berlaku kalau tidak sabar pun. Kalau tidak sabar pun, dan engkau yang berdosa dalam waktu yang sama, dosa. Benda yang sama saja orang buat. Contohnya rumah kita kecurian contohnya, ataupun rumah kita kebakaran contohnya. Maka kita tidak sabar, rumah tetap terbakar, harta tetap hilang, dosa pula dapat. Tapi kalau kita sabar, rumah tetap terbakar juga, tapi dapat pula pahala. Jadi kena fikir macam tu lah. Maknanya dengan arti kata Sayyidina Ali, takdir tetap berlaku. Baik kamu sabar dapat pahala. Allah Ta'ala tukar sebenarnya pahala. Tukar pahala dengan. Jadi ada seorang dia kehilangan unta. Jadi bila kehilangan unta ini, dia susah hati. Nabi pun tengok dia, Nabi datang tengok dia susah hati. Nabi pun tanya, apa yang menggusarkan kamu? Apa yang menyebabkan kamu susah hati? Ya Rasulullah, unta saya hilang. Unta hilang ibarat zaman ini kereta hilang lah. Ibaratnya unta saya hilang. Rasulullah katalah, aku ingat kamu susah hati tentang benda lain, rupanya tentang unta. Aku duk sangka kamu susah hati kerana kamu tidak sempat bersembahyang dengan Nabi. Yang menyebabkan susah hati, boleh jadi lelaki ni tak sempat sembahyang dengan Nabi, duk mikir sangat unta dia hilang. Lepas pada tu, rupa-rupanya kamu hanya memikirkan unta kamu hilang. Kenapa Rasulullah kata begitu? Kerana sesungguhnya kamu sembahyang berjemaah dengan Nabi ni lebih utama daripada segala unta yang ada atas dunia ni. Maknanya, begitu. Akhir kali cara dah ke unta, jaga sembahyang lagi. Jaga sembahyang. Kenapa ini yang paling besar? Sebab tu saya beritahu dah kan, bahawa musibah yang besar itu bukan musibah yang kita dapat hari ini. Hari ini yang kita jumpa orang-orang hari itu bukan musibah yang besar. Apa musibah yang besar? Musibah yang besar itu yakni bagaimana ibadat kamu dengan Allah. Betul ke tak betul syariat kita? Dan bagaimana tu kita ini? Maknanya tentang diri kita ni. Kita ni beriman ke, munafik ke, mukmin betul-betul?
Maknanya tu yang musibah paling besar. Orang-orang dahulu, para sahabat, dia susah hati yang ni lah. Hak dunia hilang, susah hati juga. Orang tak susah hati. Susah hati juga. Maknanya kita ni orang awam. Orang awam ni kadang-kadang apa-apa yang Allah Ta'ala uji, kita tidak tahan juga. Maknanya, tapi kita kena jadikan, kena melihat bahawa ini daripada Allah, takdir Allah, dan tetap berlaku apa yang Allah Ta'ala takdir. Kalau kita marah-marah, kita tidak suka takdir Tuhan pun, itu tetap berlaku juga. Benda pasti akan berlaku. Nak lari ke mana? Maka Allah Ta'ala uji kita ikut itu. Dan jangan kita ingat orang yang Allah Ta'ala beri nampak senang, apa saja dia nak dia bagi, dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala itu. Yang kita tahu, sedapnya jadi macam dia. Masa Qarun duduk bersama dengan Nabi Musa AS, Qarun tidak kaya pun. Bila dia duduk dengan Firaun tak bagi, duduk dengan Firaun jadi kaya-kaya. Bila kaya-kaya, hartanya banyak, sampai anak kunci dia pun tak orang nak akad, berat tak berat, banyak tak banyak anak kunci. Anak kunci apa pun tak tahu. Sampai sekarang kalau harta orang panggil harta Qarun ke? Maknanya banyak dia. Qarun ini dia masuk kampung, keluar kampung, dia tak ada harta. Orang kampung kata sedapnya kalau aku jadi macam Qarun. Kalau aku jadi Qarun kan sedap, dia kata. Maknanya rupa-rupanya Qarun orang yang di dalam kemukaan Allah, orang yang dibenci oleh Allah. Sebenarnya sedar tidak sedar, antara orang yang mendapat musibah dengan orang yang mendapat nikmat. Banyak orang yang dapat nikmat kadang-kadang dia duduk dalam kemukaan Allah. Dan banyak orang yang dapat musibah ini dia duduk dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih pada dia. Jadi kita lihat bahawa kenapa dia ni pas satu. Tapi kena tengok, kalau dia itu musibah bertimpa-timpa, ujian bertimpa-timpa, tapi ibadat tidak ada, tidak buat amal ibadat, itu bukan menunjukkan dia dekat dengan Allah, dia semakin jauh. Tapi kalau dia ini ahli ibadat, dia buat amal ibadat, tapi ujian bertimpa-timpa, bagi dia ini tanda dia ini dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan orang yang jauh dengan Allah, memanglah yang pertama musibah tak sesat-sesat. Ini jauh dengan Allah. Tujuan apa Allah Ta'ala bagi? Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita ingat pada dia, kembali pada dia. Kita ni kadang-kadang kena ujian, tak ingat lagi. Dalam ujian tu tak ingat lagi, dalam ujian tu tidak ingat lagi. Kalau ingat pun masa sakit lalu. Sakit baru sebut nama Allah, berzikir. Masa sakit, sehat lupa terus. Maka dikatakan bahawa seseorang itu kena lihat, kalau ini ditimpakan oleh Allah, maka jalannya kita mesti mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian aku berkata, maka jumlah bagi pekerjaan ini bahawasanya memutuskan hati daripada gantungnya yang sudah jinak. Gantungnya yang sudah jinak ni yang sudah wali. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak putus kita ini terlalu gantung sangat. Ada orang dia hatinya bergantung dengan harta. Ada orang hatinya bergantung dengan pangkat. Ada orang bergantung dengan nama. Nanti Allah Ta'ala nak apa ni? Nak cabut bergantungnya dia, nak suruh gantung dengan Allah. Jadi yang ada harta, Allah Ta'ala tarik harta. Tarik harta. Supaya apa? Supaya dia sudah tidak bergantung lagi pada harta, baru dia gantung dengan Allah. Maka Allah Ta'ala nak tarik, nak putuskan hati dengan apa-apa yang dia berjinak dengannya. Ada berjinak dengan harta, berjinak dengan pangkat dan umpamanya. Maka kadang-kadang musibah ini nak memutuskan hati kita agar tak ingat benda tu. Yang ingat hanya Allah Ta'ala. Dan memutuskan tamak nafsu daripada ibadat yang sudah rasik, yang mendalam, yakni yang sudah tegak, pada hati itu, dengan tawakal yang semata-mata atas Allah Ta'ala. Maknanya nak suruh supaya orang yang hatinya sudah jinak pada sesuatu benda itu, jadi dia putus tadi pergi kepada tamak ingin beribadat pada Allah. Betul tak? Kadang-kadang orang ini yang dia tidak beribadat, dia lupa pada Allah, dia semayang pun tak jaga, dapat rezeki pun lupa Allah.
tiba-tiba Allah Ta'ala beri musibah kan, dia nak balik mula pada Tuhan. Banyak berlaku gitu. Bila kena musibah baru ingat pada Tuhan. Maknanya barulah nak cari Tok Guru, barulah nak belajar, saya ini banyak lalai gini dan sebagainya. Banyak lalai. Memang betul. Ada seorang datang jumpa, dia kata, saya tak tahulah apa Allah Ta'ala buat pada saya. Dia susah hati sangat. Buat pada saya tak tahu, saya takut. Dia takut apa? Saya takut Allah Ta'ala ini marah sangat pada saya. Sebab apa? Dah saya buat apa-apa semua tak jadi. Saya kata itu, jangan takut. Itulah tanda kasih sayang Allah. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Rasa macam mana? Rasa nak belajar lah Ustaz. Rasa nak ibadat. Balik saya rasa taubat pada Tuhan. Itulah ini tujuannya, nak putuskan ya. Sebab kita ni, hati kita ni dok berjinak. Bukan kita berjinak dengan Allah, kita berjinak dengan keinginan, syahwat nafsu kita. Baik harta benda, baik pangkat, baik nama, baik pujian, baik apa-apa kita suka ya. Jadi kalau tanda Allah Ta'ala kasih pada seseorang, Allah Ta'ala putuskan benda yang kita berjinak dengan dia. Kalau sabit benda yang kita berjinak itu kita lupa dengan Allah, maka Allah Ta'ala uji orang ini. Maknanya diuji oleh Allah Ta'ala. Bila harta banyak, Allah Ta'ala tarik harta dia. Kan dia nak beribadat pada Allah, itu Allah Ta'ala nak putuskan dia supaya dia serah kepada Allah dan kembali balik kepada Allah Ta'ala dengan tawakal yang semata-mata atas Allah, dengan dia menyerahkan diri kepada Allah dan meninggalkan tadbir daripada segala perkara. Dia tinggalkan tadbir. Kita ni banyak tadbir nafsu. Tadbir ni kita tinggal je, serah pada Allah. Rezeki jangan fikir sangat. Ni kita siapa fikir, kita bukan fikir diri kita, siapa ke cucu cicit kita fikir. Maknanya ni kita panggil mentadbir. Tugas itu bukan tugas kita. Tugas takbir ni tugas Allah. Allah Ta'ala takbir rezeki. Allah Ta'ala takbir rezeki kita. Allah Ta'ala takbir rezeki anak isteri kita. Takbir sampai ke cucu cici kita. Semua Allah Ta'ala takbir. Takbir ni uruslah Allah Ta'ala. Maka kita jangan takbir diri kita. Takbir tentang apa yang Allah Ta'ala sudah takbir. Kalau kita nak tasbih, kita nak fikir, kita nak urus diri kita tentang ibadat. Kalau nak takbir pun takbir pakai ibadat. Macam mana sembahyang aku ini kena qada banyak lagi, kena qada ni. Umur kita macam mana? Saya dok bimbang. Berkatanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, apabila seseorang itu sudah mencapai umur 40 tahun dan setelah dihitung kira muhasabah dirinya, didapati bahawa ketaatan dia dengan kelalaian dia lebih banyak lalai pada taat. Sebenarnya dia sudah menempuh namanya di dalam neraka. Maknanya ini kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Lihat dalam Ayyuhal Walad. Orang itu kata Imam Ghazali, bersiap sedialah dia, kerana dia itu adalah orang yang telah menempuh namanya di dalam api neraka apabila berumur 40 tahun. Maka sebenarnya ini mengambil hukum kebanyakan. Ada orang, maknanya orang yang umur 40 lebih 50 dia sudah bertaubat, Allah Ta'ala jadikan dia orang soleh, selamat dia daripada azab neraka, umur 50 baru bertaubat. Ada orang begitu, tapi jarang. Ini hukum kebanyakan begitu. Dikatakan bahawa sebab tu kena hitung kira. Lepas tu kita kena tengok pula apa yang kita takbir. Maksudnya apa yang kita banyak fikir. Ada orang dia banyak fikir harta, ada orang dia banyak fikir pangkat. Macam mana aku nak jaga pangkat aku ni? Maknanya kalau pilihan raya, mikirlah pilihan raya ni, nama aku ada ke tak dah? Maknanya pasti ada. Dapat pertahan kursi ke tak dapat pertahan? Kalau mikir, terfikir harta lah, tak ada orang. Maka apa yang kita fikir, cuba balik, kita renung balik-balik. Kalau kita fikir sembahyang, sembahyang ni masa aku muda lagi banyak lagi, tidak apa-apa. Puasa kita kok duk tangguh-tangguh.
Banyak lagi puasa yang tidak qada. Video Allah tiada sahur, tak kira lagi video. Video lagi yang tidak bayar. Tu kena fikir. Tempat kita ni bila 40 tahun, orang dahulu 40 tahun tutuplah buk tu buku mana tak tutup habislah, tak ada dah cara. Mereka sudah masa dah. Belajar tak belajar dah 40, amal lah. Mana lebih kepada amal. Ini orang-orang dulu lah yang sudah alim. Yang tu sudah alim. Sehingga kan ada ulama-ulama dahulu, kalau dia itu sampai 40 tahun dia pun beruzlah, maka anak-anak murid dia pula yang berdakwah ganti tempatnya. Kenapa? Kerana masa itu sudah dekat dengan Allah. Sudah dekatlah dengan Allah, dengan masa yang kita telah hidup. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi kena menyerahkan tadbir kepada Allah, dan kita kena ingat, jangan duk susah kita serah kepada Allah Taala dan menyerahkan dia kepada Allah. Daripada ketiadaan pengetahuan kita dengan rahsia, kita serah kepada Allah, kita tidak tahu rahsia hikmah di sebaliknya. Lepas kita kena latih. Apa yang berlaku ini kita terima. Masya Allah, Allah Ta'ala nak lebih baik lagi tu. Ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik. Maka demikianlah. Dan sesuatu yang berlaku pasti ada hikmah dia. Dan Allah Ta'ala tidak zalim. Banyak benda yang kita rasa kenapa saya kena macam ni 5-6 tahun baru nampak hikmah. Baru nampak hikmah dia. Oh gini patutnya. Jadi demikianlah, Allah Ta'ala beri sesuatu benda, Allah Ta'ala tak ikut kita. Kita kalau ikut kita, tak ada seorang nak musibah. Tak ada seorang. Kalau kita ikut kita nak apa yang terlintas pada nafsu kita nak berlaku. Tengok rumah besar nak rumah besar, tengok kita besar, tengok pakar besar. Tengok orang sihat nak sihat, tengok orang makan sedap nak makan sedap. Memang itulah kita. Itu kita sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala beri, ada orang ni lebih kot ni, harta kadang-kadang kesihatan tak baik. Ada orang beri kesihatan, harta pula kurang. Dah macam-macam. Ada orang harta banyak tapi sebut tak boleh makan. Nak makan ni darah tinggi, nak makan ni kecil manis. Maknanya bagi tak boleh nak makan, harta memang banyak. Jadi begitu Allah Ta'ala bagi keadaan. Maka dikata yakni rahsia pekerjaan itu padanya ada rahsia. Rahsia di sebalik itu kita tidak tahu. Dan kita sepuas akan nafsu. Benda tu sepuas sepuas akan nafsu daripada benci. Memang nafsu ini maknanya kita kadang-kadang kita tidak boleh mengikut nafsu. Tidak boleh mengikut nafsu. Dan nafsu ini memanglah dia selalu membawa kita kepada segala yang kita suka. Dan ujian ini menyebabkan nafsu benci. Betul tak ujian? Musibah menyebabkan nafsu kita benci, tak suka. Yang tak suka itu nafsu je sebenarnya. Dia tak suka tadi. Dan terkejut ni dengan arti kata tak sabar, tidak sabar, serta bersegera nafsu itu kepadanya. Dan nafsu kita segera nak benda tu, nak pada sesuatu yang itu nafsu. Maka dikatakan nafsu ni dia nak satu keinginan. Lepas tu dikata neraka ini, syurga ini dilingkari dengan syurga ini neraka ini dilingkari dengan sesuatu yang kita suka. Dia kata hubbatina bisyahawat wa hubbatil jannah bil makarih. Hubbatina bisyahawat maknanya neraka ini dilingkari dengan sesuatu yang kita suka. Ya suka. Kau suka. Kalau orang suka minum arak, tak suka ke? Tanya orang minum arak, suka tak ke? Minum arak, yang berjudi. Begitulah keadaan satu yang dia suka. Siapa yang dia suka. Jadi neraka ini sesuatu dilingkari dengan satu yang kita suka. Dan dia jadi sedap pula. Kalau tipu orang kan sedap. Kecek orang, bibiti orang buat lari pula. Kan sedap dia rasa. Maka demikianlah dia kata nafsu ini, neraka ini dilingkari dengan syahwat, dengan keinginan nafsu, sesuatu yang kita suka.
wa hufatil jannah bil makarih, dan juga ini dilingkari dengan sesuatu yang kita benci, benda yang kita tak suka. Sebab tu kadang-kadang majlis ilmu kan kita kena lawan kan. Atau masa cepat-cepat mudah-mudah tu, kalau kita banding majlis ilmu dengan majlis hiburan-hiburan yang melalaikan, masya-Allah. Masya-Allah. Dulu ada penyanyi dahulu. Penyanyi meninggal dah. Penyanyi dahulu kalau dia mari teket 200 riyal 500 riyal orang beli. Beli habis. Beli tu belilah, tak ada masalah beli tu. Tapi bila dia punya konsert tu lepas isyak, bila sampai sebelum zuhur, dia duduk itikaf dalam stadium. Duduk sebelum zuhur tu dah penuh dah orang. Berebut. Bayang dia boleh tunggu sebelum zuhur, asar, maghrib, isyak. Banyak itikaf tu. Maknanya dia boleh gitu. Penuh orang. Masya Allah, teket 500. Ada tak orang buat kuliah agama teket 500? Tak ada orang. Tak ada orang. Kuliah agama 500 kot. 500 tak ada orang nak bagi. Sebab apa? Sebab sesuatu tu dia kata benda yang menempati nafsu. Jadi menempati nafsu ni dia akan galak, kita akan rasa suka. Berapa orang berlaku di India. Orang cerita ni di India. Jadi ada satu tikus. Tikus ni makan tanaman, bukan seekor, mana banyak tikus. Jadi macam-macam. Kadang-kadang bila keluar, petani tembus lagi, bahkan orang tikus. Dah boleh nak buat benda. Akhir sekali nak buat warna ni. Nak buat warna, ada orang bagi hadiah seorang. Ini yang kita pasang lagu lah. Dia pasang lagu. Lagu apa? Lagu hak konsert tu. Dia pun pasang. Tembus lagi tikus. Macam mana tikus boleh lari? Orang sanggup bayar 500. 500 ribu orang bayar. Pasang lagu. Akhir kali ditakdirkan Tuhan, dah mari-mari tikus. Takut tang lagu apa pula? Selamat lah dia tu. Tikus pun tak mari dekat. Kita boleh sanggup 500 sampai tinggal sembahyang dan sebagainya. Lalu dia katakan bahawa bersegera nafsu itu kepadanya, maka nafsu memang segera nak kepada sesuatu. Sedangkan kadang-kadang Allah Ta'ala beri ujian tadi untuk menahan nafsu dia tadi. Dan hendaklah kita keras akan dia. Dan nafsu ni kita kena lawan. Nafsu ni kena lawan. Kan kita nak lawan nafsu kan bukan mudah. Orang yang nak lawan nafsu ni, yang pertama, dia kena duduk bersama dengan orang yang soleh ataupun guru yang soleh. Dia nak lawan nafsu tak boleh. Kalau dia seorang-seorang nak lawan nafsu tak boleh. Dia duduk seorang-seorang tak boleh. Dia kena duduk dengan orang yang soleh. Yang kedua, orang yang soleh ni termasuk guru yang soleh. Yang kedua, dia kena duduk di tempat yang baik-baik. Dia duduk tempat baik-baik. Dia tak boleh kata tak apalah saya pergi tempat tu pun kalau orang lain joget saya tak joget, orang lain minum arak saya tak minum arak. Tapi duduk tempat tu tak boleh. Dia kena duduk di tempat yang baik-baik. Tempat yang baik. Yang ketiga, dia kena ada amalan zikir yang berterusan. Amalan zikir yang berterusan. Mana dia teruskan zikir sama tiap-tiap hari secara berterusan. Dia kena ada amalan tadi. Walau sikit pun tak apa. Kalau orang tu mari kata kita sudah berzikir tapi tak nak tinggal dengan maksiat. Tapi teruskan berzikir. Lama-lama kalau dia berzikir juga, lama-lama nanti dia akan berjaya juga meninggalkan maksiat. Kerana orang yang berzikir dalam keadaan buat maksiat itu lebih baik daripada buat maksiat dalam keadaan tidak berzikir. Maka dia teruskan berzikir kepada Allah Ta'ala agar dia dapat lawan nafsu dia tadi. Lalu dikatakan hendaklah kita keras akan dia. Kerasnya adalah lawan nafsu tadi atas apa ni? Tarik kekang rata. Tarik kan? Tarik kekang rata. Dan kita maknanya kita lawan nafsu kita dengan kita rata dengan apa yang Allah Ta'ala tinggal.
Allah Ta'ala beri ujian tak, kita redha saja dengan apa tu untuk kita nak lawan nafsu tadi. Kita keraskan nafsu tadi. Sebab tu kalau apa-apa kena kan, kita rasa tak puas hati, kita rasa nak marah dan sebagainya, itu semua nafsu belaka. Tapi kalau kita redha, tak apa, jadi benda tu jadi hilang begitu saja. Dan dikerasi, menelan akan pahit, maka kita pun lawan juga akan walaupun benda tu pahit. Batang wali, pahit batang wali. Ini batang wali kan. Batang wali kan pahit. Pahit, tapi batang wali itu walaupun pahit dia ubat. Sekarang ubat kan pahit-pahit. Jadi pahit. Bila pahit, biarlah makan pahit. Walaupun pahit itu ubat makan. Tapi benda tu kebaikan bagi kita. Dan ubat ni banyak pahit-pahit. Jadi kata pahit batang wali. Batang wali ke batang wali? Batang wali ya. Ikut anda lah. Maknanya pahit. Jadi makan. Kenapa? Tahan juga pahit. Kerana ia obat. Dah ubat apa? Ubat kata-kata. Nampak kata-kata. Kulit kan? Penyakit kulit ikut anda lah maknanya. Jadi demikianlah. Serta benci daripada yang demikian itu. Jadi kita tak suka. Walaupun dia pahit, kita kena makan juga. Maka sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat pahit. Dia tu sangat pahit. Sangat pahit. Dan obat yang sangat payah. Obat yang sangat payah. Kata wali ni boleh jadi payah nak dapat. Dan tanggungan yang amat berat. Yang berat juga. Jadi nak beritahu obat-obat yang tak kira pahit, kadang-kadang benda-benda tu payah nak dapat. Kemudian kita pun nak tanggung pahit pun tak tahan. Tidak tertahan. Saya pergi satu restoran dulu. Satu restoran tu dia bagi, kita ada air apa dia bagi air satu tu. Air aku kayu. Pahit sungguh. Pahit sungguh. Kalau pun pahit, minum buat berapi. Minum bagi berapi. Katanya obat. Tapi betul, bila pahit tu makan jadi peluh tubuh. Peluh tubuh. Jadi nak beritahu, biasa begitu. Orang-orang dahulu, obat dahulu pahit-pahit. Obat ni mani-mani. Mani-mani saja. Sebab apa? Budak-budak ni payah makan obat. Kena kejar. Kena kejar payah kan? Biar mani-mani saja. Maka dikatakan bahawa tetapi adalah pekerjaan talbih itu sangat benar dan betul dan jalan yang mustaqim. Yang kita ni serah kepada Allah Ta'ala. Takbir ni itulah jalan yang sebenarnya. Terima segala Allah, segala apa yang berlaku. Jadi boleh jadi berlaku macam ni. Kita tak ampuh benda gitu tapi berlaku. Lepas tu kadang-kadang kita cuba lari daripada perkara, tapi berlaku juga. Tapi kita kena terima lah. Itulah jalan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Dan bagimu kesudahan yang kepujian, maka demikianlah. Kalau kita diuji dengan satu benda, kita sabar, wal aqibatu lil muttaqin, maka akibatnya, hasilnya kebaikan kepada orang yang bertakwa. Dia akan mendapat kepujian di sisi Allah Ta'ala. Dan kelakuan yang bahagia dan perkara itu membawa kepada kebahagiaan bila kita sabar. Sabar atas muka dunia sedikit saja sebenarnya. Ialah kita kalau ikutkan malam beribadat. Semua orang malam beribadat. Sembahyang ni bukan mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sembahyang ni payah. Kecuali orang yang khusyuk saja jadi mudah sembahyang. Berkata kita hikam, siapa yang mengenal Allah maka tidak payah sembahyang. Jadi orang salah faham, tinggal terus sembahyang. Tidak payah tu mudah bagi dia sembahyang. Tapi orang yang kita ini yang banyak lalai, maka berat sembahyang. Maka sembahyang walau berat pun kita kena mengerjakan sembahyang. Kerja sembahyang, buat amal ibadat. Kalau ikutkan, memanglah semua manusia itu ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Kalau ikutkan, memang manusia nak melakukan kejahatan. Ingin mengikut nafsu. Tapi kenapa setengah manusia lawan hawa nafsu? Ada setengah manusia itu dia tahan, dia melakukan amal ibadat kepada Allah. Kerana sesungguhnya mengetahui bahawa duduk kita atas muka dunia ini sementara sahaja, dan kita perlu melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi kita kena tahan, sama ada kita tahan di atas kesabaran dalam melakukan ketaatan. Taat begitu juga. Kena bangun pagi, ada setengah tu bangun sembahyang malam lagi, setengah tu baca Quran. Kalau ikut malam juga. Saya pernah tanya tuan guru saya ni
Tuan Guru Hajilah di Kemamah itu dia puas sungguh sembahyang. Pas sembahyang, naik heran gitu. Tak ada kerja lain sembahyang sana. Kalau dia baca Quran kau terpaksa, kalau nak jumpa dia baik dah jumpa balik dah. Lagi dia tak habis baca Quran dia tak berhenti. Maknanya petang dia baca Quran. Pagi-pagi dia sembahyang sunat duha. Lepas tu sembahyang rawatib dia jaga betul-betul sembahyang. Heran dia umur tua tu 60 lebih dah masa tu. Masa tu kita gemaja lagi. Belajar pondok masa tu. Belajar pondok kita naik heran. Naik mari mikir kita, dia umur macam tu, tuan guru kita umur itu, kita umur muda, apa kita tak boleh sembahyang macam dia. Sembahyang banyak-banyak tak boleh. Tanyalah ustaz, macam mana ustaz boleh sembahyang banyak-banyak. Dia kata malas juga, malas tapi duk tebing juga. Tebing juga, lama-lama tak buat rasa tak sedap. Jadi gerisah kalau tak buat. Jadi kena buat juga. Macam benda je ya, tak lepas bayar hutang. Hari-kali baru sembahyang. Tapi bila tu bukan kita baru tengok hari ni, dia berlatih masih budak ni. Dia kecil ayah dia ada pondok dah. Berlatih nak sembahyang sunat tu daripada budak ni. Sebab tu kita baru learning nak sembahyang. Tu lah yang jadi cilang-cilu. Dulu buat duha, ni dah buat antara. Dulu kok sembahyang macam-macam. Saya dulu masa belajar pondok, habis sembahyang sunat saya buat. Cari buku pula kenapa sembahyang. Ada pun sembahyang ni, sembahyang hadiah, sembahyang. Sembahyang apa dia ada? Tahu kira. Sembahyang apa saja sembahyang sunat, sembahyang. Ni habis sembahyang sunat tinggal. Jadi lemah jadi. Jadi nak beritahu, kena sabar dalam ketaatan, istiqamah. Ni macam mana nak buat? Dan kadang kita ni jangan gaduh banyak. Kita buat sikit-sikit apa tapi berterusan. Itu yang lebih baik. Maka dikatakan bahawa sabar dalam ketaatan. Lagi sabar ada sabar maksiat. Apa maksiat ni lagi payah. Sebab ada orang yang boleh buat taat tapi dalam waktu yang sama tak ada tinggal maksiat. Sama ada maksiat lidah, sama ada maksiat mata, sama ada maksiat telinga, tangan ataupun kaki. Banyak-banyak maksiat itu, maksiat lidah lah yang bahaya. Maknanya, dan juga maksiat mata. Maka dikatakan bahawa tak boleh juga meninggalkannya. Maka dikatakan kena sabar dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat tadi. Lalu dikatakan bahawa dan bagimu kesudahan yang kepujian dan kelakuan yang bahagia, dan apa engkau kata pada bapa yang sangat kasih sayang. Apa yang kamu kata kepada bapa yang ada sifat kasih sayang, lagi kaya kemudian dia ada harta, apabila menegahkan anaknya yang sangat dikasihi, amat besar kadarnya padanya akan sebiji rotok. Rotok ni apa ni? Anggur kema lah. Anggur kema. Anggur kema, dan juga sebiji buah tufah. Buah tufah buah apel. Buah apel yang hendak memakan ia akan dia, padahal ia sakit mata. Sakit mata tak boleh makan kema buah apel. Saya tak tahu ni baru dapat tahu. Jadi sekarang anak sakit, bila anak dia sakit kan tak boleh makan. Jadi ayah dia kaya, apalah nilai yang dengan sebiji buah apel dengan buah kema. Lalu anak dia nak makan buah apel, nak makan buah kema, ayah dia tak bagi. Ayah dia bukan tak boleh nak beli buah apel, selori boleh beli, sebakul boleh beli, buah kema banyak-banyak boleh beli. Tapi kenapa ayah dia ni yang kasih pada anak dia tak bagi makan buah apel dan juga buah kema tadi? Kerana anak dia sakit. Maka dia tak bagi. Sebab apa? Sebab tak bagi tu sayang. Itu gambaran Allah Ta'ala beri pada kita. Ada benda yang kita nak tak dapat. Tak dapat tu tanda kasih sayang Allah. Dia kena faham kadang-kadang apa-apa yang kita minta tak dapat itu tanda Allah Ta'ala kasih pada kita. Dan tidak semestinya bila kita doa dapat, Allah Ta'ala kasih kita, tak semestinya gitu. Saya pernah didatangi seorang, dia beritahu saya Ustaz, Alhamdulillah Tuhan bagi belaka saya.
Dia baca satu-satu. Saya nak kereta, boleh kereta. Lagi estimah datang lagi dia kata. Saya nak buat rumah, baru ni buat rumah pula. Tak dapat pula rumah. Saya nak tanah, baru ni boleh tanah pula. Dapat. Apa saja saya nak. Lepas tu saya segi tak dapat. Kenapa? Nak nikah seorang lagi. Tak dapat. Tak dapat lagi dia kata. Lepas daripada tu saya jumpa dia. Alhamdulillah saya dapat dah. Dua ada ni. Lepas tu mari pula jumpa. Lama tu tak jumpa. Jumpa pula. Ada anak pula. Gambar ni. Ni tunjuk gambar. Ini anak baru pula ni. Allah, Masya Allah. Tuhan beri belaka dia. Beri belaka. Alhamdulillah. Ada bersyukur pada Allah. Tapi kena ingat. Jangan melihat kepada pemberian Allah. Bagaimana pula kita dengan amalan kita di sisi Allah. Kerana apabila Allah Ta'ala beri nikmat pada seseorang, menyebabkan dia lalai kepada Allah, itu bala namanya, bukan nikmat. Ramai orang dapat nikmat, dia tak suka nikmat. Apa dia nikmat? Sesuatu yang mengingatkan dia dengan Allah. Kan bila susah kan kita ingat Allah Ta'ala, itu nikmat lah. Orang-orang dahulu dia nak nikmat. Siapa kalaulah dia itu sampai 40 hari tak kena musibah, siapa setuju? Amat sembahyang, taubat, bertaubat pada Allah, menangis betul-betul. Kenapa? Kerana 40 hari tak kena musibah. Sebab apa? Sebab bimbang, takut Allah Ta'ala tak kasih pada dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ini dia kasih kepada hamba-Nya. Kadang-kadang dia beri musibah. Musibah itu tanda kasih Allah Ta'ala pada kita. Kita pula nampak lain pula. Maka demikianlah dikatakan bahawa itu tanda kasih sayang Allah. Maka seorang bapa dia tak bagi makan anak dia, buah kemas, biji ataupun buah apa, padahal anak dia sakit mata, dan diserahkan kepada muallim ataupun seorang ayah diserahkan kepada guru yang kasar lagi keras hati. Kasar lagi keras hati, dan dihabas akan dia akan anaknya. Habasnya dikurung anaknya padanya sepanjang harinya, dan adalah duduk di dalam kepicikan, kesusahan dan tanggungnya kepada orang yang buang darah. Okey, baik. Adapun seorang ayah yang pergi pada guru. Guru dia bagi pada guru tadi tabiat, boleh jadi tabiat keras sikit. Tapi jangan keras sangat. Mana tabiat anak patuh, anak murid patuh sangat. Ayah dia mari, bapa patuh, ini tabiat. Tabiat apa itu patuh sangat? Maknanya anak murid masuk hospital aja. Ini bila ditanya kenapa, inilah tabiat. Ini dipanggil tabiat jasmaniah, biar patuh-patuh dulu. Kayak kita nak tabiat hati dulu. Ini bukan tabiat hanya begitu. Maknanya tertabiat. Jadi dikatakan kadang-kadang guru beken. Guru dulu beken. Beken maknanya. Jadi beken itulah yang menyebabkan anak murid dalam keadaan ingat dan belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya. Ada di Mekah, di Madinah tu, di Mekah, Habib Muhammad Alawi Maliki memang dia beken. Dia rotan anak murid dia tiap-tiap hari. Tapi taklah rotan mula, tapi dia rotan lah macam tu. Dia rotan boleh tak? Kalau nak tu jangan katok atas kepala tak dikatok. Mana? Rotan tengok kalau dia gemuk tok sini tak apa. Maknanya kalau dia kuru masalah sikit. Jadi tengok ataupun dekat betis. Dah kiralah dia rotan semua. Tapi anak murid ni bila kena rotan, semua anak murid dia kena watan jadi anak murid dia. Ngapa belajar jadi bijak-bijak lah. Ada seorang anak murid dia, tok guru dia tak watan dia. Selama 40 hari tak watan, dia sampai semayang hajat minta tok biar Allah Taala buka hati tok guru dia biar watan dia. Baca anak murid semayang hajat gitu. Biar watan dia. Kemudian minta biar watan dia. Lepas tu apa satu hari kena watan semua. Kena rotan suka dia, sujud syukur. Lain ni jadi ulama lah kita. Jadi alim ulama. Jadi kenapa guru? Ayah bagi begitu. Ayah bagi. Kadang-kadang ayah bagi tu sayang lah. Sayang ke dia nak suruh apa ni? Nak suruh anak tadi belajar dan sebagainya. Sebab tu begitu, anak-anak kita ni jangan banyak dia duduk sekali dengan kita.
Ni umur 20 tahun, 15 tahun, 17 tahun nak hantar asrama. Payah. Maknanya masa kita umur kecil-kecil ni dia ingat kita. Umur belah-belah ingat kawan-kawan. Payah. Nak belajar pun payah. Lepas tu saya ambil keputusan, anak 9 tahun atau nak habis game marah. Ayah dok apa dok sayang saya ni apa sini padang tu. Apa itu? Biar gitu. Tak apa, dia lama-lama dia dah biasa. Jadi kita nak apa luar negara, kita nak pergi belajar mana-mana dia akan mudah. Lalu dikatakan ayah tadi, dia hantar pada guru yang apa ni, yang keras tadi, bukan tujuan ayah tadi tidak suka, tidak, ayah dia sayanglah ke dia gitu. Ataupun ditanggungkan kepada orang yang buang darah. Ataupun yang buang darah tadi supaya ditorehkan yang menyakitkan akan dia. Ada toreh menyakitkan akan dia. Itu tanda sayang lah. Doktor dia sayang kita, patut dia kerak kaki kita. Ya tak? Maknanya sayang doktor pada kita. Apa bukti sayang? Tengok kaki saya tak, dia kerak. Dah memang dah kita ada kata jahat semua doktor tu. Berapa dia kerak kaki saya? Jahat tu. Tak ada. Sebab tu kata doktor ni penyayang. Apa bukti dia gerak kaki kita? Mana dia ambil darah kita? Itu tanda sayang. Tak ada orang kata doktor itu zalim, tidak. Itu tanda kasih. Jadi kadang-kadang kasih itu kadang-kadang menyakitkan kita. Tidak bertepatan dengan nafsu. Dan apa tu? Mengkalah. Makalah kasihkan dia adalah engkau lihat dikerjakan yang demikian itu. Sebab bakil ia daripadanya. Adakah kamu lihat dia kasih pada kita lah tu. Maknanya ayah tadi kasih, maka itulah tanda dia kasih. Sebab dia kasih tu dia jadi bakil kejap. Wah, kena dia tak beri wifi tak beri. Dia jadi bakil. Bakil itu kenapa? Kerana kasih. Tapi kalau dia jadi pemurah selalu, nak apa-apa beri. Tengok apa yang berlaku pada anakku selalu. Bagi belaka, bagi. Akhir kali menyusahkan ibu bapa. Itu tanda kasih sayang. Kadang-kadang tandanya ayah dia kasih itulah sebab tu ayah dia jadi bakil kejap. Dan betapa ia padahal diberi akan orang yang lain. Boleh padahal dia nak beri orang lain lebih pada tu dia beri. Tapi anak dia tak bagi. Dan diluaskan atas mereka itu. Maknanya diluaskan, dilebihkan pada orang lain. Kadang-kadang orang lain dia bagi lebih. Ada juga seorang ibu bapa dia ada harta banyak, tapi biar tu anak dia susah sikit. Bukan dia nak harta banyak-banyak bulan-bulan tu boleh, tapi dia bagi sikit-sikit saja. Bila ditanya dia kata kita tambah ajar memang biar dia rasa susah sikit. Biar dia rasa susah. Itu bukan tanda ayah dia tak kasih ke dia, itu tanda ayah tak sayang ke dia. Nak didik dia, nak tabiah dia. Lalu dikatakan bahawa diluaskan atas mereka itu, diberi pada orang lain lebih daripada anak dia. Atau adakah anaknya itu sebab kehinaan anaknya itu baginya, maka betapa ia suruh baginya sekalian yang barang di dalam tangannya baginya. Bukanlah dia buat itu nak menghinakan anak dia, tidak. Ataupun nak menyusahkan anak dia, tidak. Sampai dia beri anak dia pada orang lain. Orang-orang dahulu dia bagi anak pada ulama-ulama. Dia serah anak dia pada ulama. Kemudian dia kata pada ulama tadi, ambillah anak saya sebagai anak kamu sendiri, buatlah apa yang kamu buat tadi. Dia bagi pada ulama-ulama. Kenapa? Kerana nak serah ulama tu biar didik anak dia, biar anak dia ni dapat selamat masa depan dia ke akhirat. Maknanya maka dia serah anak-anak. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang alim dahulu, dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan ulama-ulama. Sama ada dia cari sendiri ataupun ibu bapa disuruh pergi belajar. Pergi belajar kamu dengan ulama-ulama. Imam Syafi'i masa budak dah tinggal dah mak dia. Masa budak lagi mak dia tinggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masa budak lagi dia duduk dengan mak dia, dia tinggal mak dia. Untuk kerana belajar. Imam Syafi'i begitu juga. Dia duduk dengan mak dia, susah mak dia. Dan mak dia pun harap dia lah, tolong-tolong dia. Dia beritahu nak pergi belajar. Nak pergi belajar. Pada mulanya mak dia rasa berat nak pergi. Akhirnya mak dia pun beri. Bila mak dia beri, dia pula berat nak pergi.
Mula mak dia tak apa nak beri. Dia nak pergi sangat. Akhir kali dia fikir-fikir siang sungguh ke mak dia. Kalau lagi siapa pula nak jaga mak dia. Akhirnya mak dia suruh pergi. Dia pula tak pergi. Akhir kali mak dia suruh pergi, dia pun pergi. Pergi belajar. Belajar sampai jadi orang alim. Apa jadi orang alim? Kau balik besar alim. Kita buat anak kita balik. Maknanya kadang-kadang pakak dengan anak. Anak minta balik tak beri. Lepas tu ayah pula telefon, kena beri lah. Kena beri. Jadi tak balik alim. Alim dah mengajar dah alim. Akhir kali pasal balik orang bagi harta dia banyak. Dia pun balik dengan orang kampung kata tu, Syafi'i nak balik dah, Imam Syafi'i nak balik, beritahu pada mak dia. Suka mak dia suka nak sambut anak dia. Ni Imam Syafi'i, bukan si tanggang. Si tanggang siang ke mak buat makanan kau main dia. Dia tengok mak dia tak mengaku. Mak dia malu ke bini dia. Sebab bini dia comel. Sarimah masa tu. Jadi nak beritahu, malu. Mak dia tetap mak dia. Lalu dalam keadaan macam tu, Imam Syafi'i nak balik. Imam Syafi'i balik, bawa balik harta banyak. Terkejut mak dia dengar lah, buat alih harta. Mak dia marah dia. Mak dia kata, aku suruh mu pergi belajar, aku bukan nak suruh mu buat alih harta. Aku suruh mu belajar, nak suruh mu alih ilmu. Aku suruh mu pergi belajar ni, suruh cari ilmu, bukan cari harta. Ni buat alih harta. Mu asal balik rumah kalau buat alih harta. Imam Syafi'i tu alih balik rumah, kerana buat alih harta banyak. Habis kena bagi tak ada benda, baru balik, baru mak dia terima dia. Tengok itu baru mak. Maknanya ni balik tak ada benda. Kawan tu ahli ilmu tapi tak ada apa lagi, tak ada benda. Ilmu ni bukannya nampak. Maknanya tak apa suka selalu, jangan. Lalu dikatakan bahawa kena sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Dan anak tadi kena faham, ayah dia kasih pada dia, maka diberilah apa-apa yang dia kendaki. Kadang-kadang dia susahkan anak dia tadi sebagai tanda kasih dia kepada anak dia. Adakah ia qasad dia hendak mempatutkan akan dia ataupun menyakit akan dia sebab bencinya baginya? Adakah bapa tadi dikira nak benci ke dia, tak suka ke dia, dan betapa padahal adalah anaknya itu buah matanya kasih. Satu yang apa ni, buah hati dia lah. Buah hati dia kasih pada anak dia tadi. Dan buah hatinya, jadi dua buah mata, buah hati. Saya baru tahu hari ni banyak dia tahu. Ada buah hati, ada buah mata. Ada buah matanya dan buah hatinya. Jikalau tiap ingin atasnya, nascaya ditakut atasnya sekali-kali. Sekali-kali tiada. Dan betapa tak kala diketahui bahawasanya kebaikan dalam demikian itu. Jadi kadang-kadang dia tahu anak dia ni anak yang dia kasihi. Jadi apa-apa yang dia nak bagi ni, kadang-kadang anak-anak dia nak tu dia tak bagi. Tanda apa? Sebab tanda dia kasih kepada anak dia tadi. Dan bahawasanya dengan ini payah yang sedikit ia kepada kebajikan yang banyak. Biarlah payah sikit pun ia buat payah anak dia sikit-sikit. Akhir sekali dapat kebaikan banyak. Sebab itu anak, biar dia menangis hari ni, biar dia menangis. Hari tak pergi belajar pun dia menangis. Anak saya dia gantung kat kereta, ikat dia punya apa ni? Hak ni apa? Tali pinggang. Ikat tak pergi, dah kira pergi. Buat warna pun pergi. Kita tengok dia sedih, dengan kita nak sedih. Dengan kita nak sedih. Dia asal kira lah yang sedih. Maknanya tapi biar kena tinggal kau. Kenapa? Kerana begitu kita membaca amalan-amalan orang soleh itu, dia tinggal anak dia. Tapi tinggal pada ulama. Hari ini kadang-kadang kita takut nak tinggal pada ulama. Kita hantar anak kita ke pondok. Pondok tu banyak ulama-ulama. Tolok hak ni orang, pondok ni orang. Mana pondok-pondok lain ulama belaka. Takut apa anak aku ulama. Padahal anak aku nak makan mereka. Jadi tengok, ni budak-budak pondok gemuk-gemuk lah ni. Maknanya murah rezeki sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa
Macam mana lah biar mula. Wallahu a'lam. Itu pun jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ridna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Allahumma iftah 'alaina abwaaba fahmi kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya